Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana'al layl wa ana'an nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita rahmat dan nikmat kita berada di sini di antara perkara kebajikan yang kita lakukan walaupun nampak mungkin kecil tetapi kesannya adalah besar. Tadi saya ada bacakan satu kalam sahabat Nabi SAW yang sangat hebat. Kita tahu sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi yang paling terkemuka dalam bidang Al-Quran adalah Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas. So ketiga-tiga ni mereka ada madrasah tafsir ataupun kita katakan sekolah tafsir mereka sendiri. Maksudnya di bawah mereka ada ramai anak murid. Maka salah satunya adalah Abdullah Ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, merangkap sepupu Nabi lah, Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bidang Al-Quran, yang mana Nabi pernah mendoakan untuk diberikan keupayaan yang khusus kepada Ibn Abbas, dan semua kita hafal doa tu. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian pernah dengar doa yang kita selalu baca, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Lafaz yang asal adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, iaitu lafaz daripada Nabi SAW mendoakan kepada sahabat Nabi yang seorang ni, iaitu Ibn Abbas. Nabi doa, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, faqihhu fid din, berikan kefaqihan, kefahaman yang mendalam dalam agama kepadanya, iaitu kepada Ibn Abbas. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepadanya kealiman ataupun ilmu yang khusus dalam bidang tafsir Al-Quran. Maka Ibn Abbas di antara rujukan utama pada zaman Nabi SAW, begitu juga pada zaman selepas zaman Nabi, salafus salih, sampailah kepada zaman kita, yang mana suka saya untuk petik kalam daripada Ibn Abbas berkaitan dengan kebajikan yang kita buat setiap hari, walaupun perkara tersebut kecil tetapi kesannya adalah sangat besar, mungkin di dunia dan sudah pasti di hari akhirat. Bahkan Nabi sendiri pun menggalakkan kita buat benda yang kecil-kecil. Contoh dia, Nabi kata tabassamuk ataupun ibtasim ala wajhi akhikal muslim sadaqah. Senyum ke orang akhi muslim, sahabat kita yang se-Islam, itu adalah sedekah. Sedekah itu adalah pemberian, dan pemberian itu di antara al-hasanah, kebajikan yang kita buat setiap hari. Yang mana dalam surah Hud
Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya hasanat, kebaikan yang kita buat akan menghapuskan segala sayyiat. Sayyiat yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil yang kita pernah lakukan. Semua orang buat dosa, tak terlepas daripada melakukan dosa. Di antara cara yang terbaik yang Nabi dan Allah Subhanahu Taala sendiri nyatakan adalah dengan kita buat kebaikan. Kebaikan itu boleh membantu kita menghapuskan segala dosa-dosa kecil kita. Maka kita cakap dengan orang perkara yang baik-baik, itu menghapuskan dosa kecil. Kita menyebarkan SMS ataupun WhatsApp yang baik-baik, itu adalah hasanah. Dan hasanah ni memberikan kesan, kata Ibn Abbas, inna lil hasanati nuran fil qalbi. Orang yang melakukan satu kebajikan cukup dah. Satu kebajikan, Allah akan buat apa? Allah akan berikan kepada dia nuran fil qalbi, berikan cahaya ke dalam hati dia. Wa dhiya'an fil wajh, Allah berikan sinar pada wajahnya. Maksud dia, tengok muka dia berseri je, kan? Biarpun dia orang Afrika, kan? Tapi tengok dia manis je, kan? Ada cahaya, kita tahu dia orang baik. Saya suka tengok, saya suka tengok pula cerita Tom Cruise, Mission Impossible, semua aku dah tengok dah, kan? Yang terbaru ni akan keluar minggu ni, kan? Tapi saya tak tengok lagi lah, dah keluar minggu ni. Dan saya dah tengok filem Maverick, lakonan orang yang sama lah. Yang mana Tom Cruise ni dalam filem tu dia ada seorang yang duk jaga flight ni. Orang Afrika, bukan orang Afrika, American, tapi kulit black, kulit gelap. Saya tengok muka dia, muka dia ni jernih lah. Lepas tu saya pun cek nama dia, rupanya dia Islam, nama dia Salahuddin. Okey, saya tak promote filem tu, cuma saya nak bagi tahu, kita boleh cam, kita boleh tahu, kan, dengan hanya sekali pandang. Baik, yang tu yang kata wadiyaan fil wajh. Kemudian orang yang buat kebaikan walaupun satu sedikit kebaikan, wa quwwatan fil badan, memberikan kekuatan kepada jasmani kita. Orang yang sihat ni rupanya orang tu suka buat baik. Orang yang sihat ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia, dia kuat jasmani dia. Wa ziyadatan fil rizq, dan Allah Ta'ala melipat gandakan rezeki, bagi rezeki banyak untuk dia. Dan rezeki ni kita tahu, rezeki ni pelbagai, kawan ramai rezeki, ketenangan rezeki, dapat masa lapang rezeki. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan Allah Ta'ala mencampakkan ke dalam hati orang lain, melihat dia, suka kat dia. Itu di antara kebaikan orang yang buat hasanah, orang yang buat kebajikan. Allah juga, kata Ibn Abbas, Allah juga memberikan benda yang kita boleh nampak atas dunia kepada orang yang buat benda yang tak baik. Kata Ibn Abbas, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh. Orang yang buat benda tak baik ni, Allah Ta'ala akan bagi wajahnya makin lama makin gelap. Lagi banyak buat jahat, lagi banyak gelapnya. Wa dhulmatan fi qalb, dan bertambah gelap hatinya. Wa wahnan fil badan, dan orang yang suka buat benda yang tak baik ni, makin lama Allah Ta'ala akan tarik nikmat badan sihat pada dia. Wa nuqsan fil rizq, dan makin lama rezeki dia makin berkurangan. Wa budatan fi qulubil khalqi, dan orang tengok dia, orang tak berapa nak suka kat dia. Itu di antara perkara yang sangat kita nampak macam biasa, tetapi kesannya adalah luar biasa. Sebab tu tadi saya ada tersebut, tadi kami sembang tentang ada kes pukul dekat Melaka, ada pergaduhan
budak-budak main bola sepak sekolah rendah lawan bola sekolah, bergaduh. Budak sekolah bergaduh, sama-sama budak, biasalah kan. Dia ni main kasar sikit bergaduh, tapi bergaduh tu bukan sekadar bergaduh, mak bapak masuk campur. Apa yang bapak tu buat? Bapak tu flying kick budak yang bergaduh dengan anak dia. Kira masuk hospital, kemudian jadi kes polis. Yang flying kick tu, yang si bapak tu dia tak minta maaf pun, dan rupa-rupanya yang kena flying kick tu dia adalah anak kepada seorang OKU. Dan apabila bertemu dengan ayah dia yang OKU, ayah bertemu dengan ayah ni, yang sihat yang duk flying kick anak yang OKU ni, boleh pergi maki pula OKU tu. Hang dah lah, dia sebutlah perkataan yang tidak sepatutnya. Dah lah OKU, tak pandai jaga anak. Hang yang flying kick anak dia. Hang yang kata, tak, maksud dia apa dia? Kita ada pilihan. Insan mukhayyar, kita ada pilihan untuk buat baik ke untuk buat benda tak baik. Kita boleh halang dia tu daripada berlaku pergaduhan, daripada hang pergi masuk campur, duk pergi tendang anak orang pula. Kan? Lepas tu pergi maki pula. Yang tu satu hal. Yang tu kita tak cerita benda-benda kecil yang lain, termasuk parking OKU. Kan? Parking OKU ni orang kita suka duk pergi parking. Kan? Parking OKU, apa hukum parking tempat OKU? Haram, berdosa kalau kita bukan OKU. Kan? Simple dia benda tu. Tapi kalau min hukum, haram. Sebab kita bukan ahli dia. Cukuplah dekat tu. Baik. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita masuk kepada kali ini masih lagi membicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita muka surat 38. Sila. Okey. Baik, masih saja. Semoga dipermudahkan untuk kita dapat nuskah tu insya-Allah. Baik. Kita tengok sekali lagi hadis yang kelima, muka surat 38. Hadis yang kelima. Rawa al-Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada an Aisyah radhiyallahu anha, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Aisyah adalah sahabat Nabi, merangkap isteri Nabi. Dan Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara top 5 para sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barah. Semua dengar ke nak kena tulis juga ni? Cakap je nah. Walladhi, okey saya cakap slow nah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana, dan saya akan ulang sekali. Wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana, seseorang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun, dan dia ni mahir baca Quran, dia mahir, dia baca Quran dengan penuh tajwidnya, dekat mana patut berhenti dia berhenti, dekat mana patut dia ibtida
dan dia wasal yang betul, dia ikut semua, tajwidnya semua betul, dia dianggap sebagai mahir lah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di hari akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan ma'as safaratil kirami bararah. Safarah ni, safir ni maksud dia duta lah. Safarah maksud dia bersama dengan orang yang mempunyai kedudukan al-kiram. Al-kiram yang mulia. Al-bararah yang al-bararah maksud dia daripada perkataan bar. Bar ni maksud dia yang al-muti', yang sentiasa muti'. Nak terjemah apa bahasa Melayu ni? Yang sentiasa taat kepada Allah. Siapakah safaratil kiramil bararah yang dimaksudkan dalam hadis ni? Yang pertama, bersama dengan para nabi dan para rasul. Maksud dia orang yang baca Quran, hafal Quran, dia ilmu Quran dia mantap, dia baca sehabis baik mungkin dan dia beramal dengan apa yang dia baca. Maka dia akan dikumpulkan bersama dengan siapa? Ma'ar rasul. Bersama dengan rusul, bersama dengan para nabi. Yang pertama. Yang kedua, bila sebut kiramil bararah juga merujuk kepada para malaikat yang muqarrabun. Malaikat yang duduk hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia nak bagi tahu kat sini apa? Nabi nak bagi tahu siapa yang baca Quran, beramal dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran, bacaannya, isi Al-Qurannya, hukum hakamnya, dia ikut apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, di hari akhirat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para rasul dan bersama dengan malaikah yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia VVIP ya. Nah, golongan VVIP. Walladhi yaqra'ul Quran. Adapun orang yang membaca Quran, dia tak mahir. Tapi dia ni berusaha baca Quran sungguh-sungguh. Wa yatata'ta'u. Wa yatata'ta'u, saya dah sebut minggu lepas ke tempat lain. Wa yatata'ta'u ni maksud dia baca tersangkut-sangkut. Nak habis tu susah sangat-sangat. Kalau orang Kedah senang, orang Utara wa yatata'ta', tergetak-getak nak habis. Gitu. Maksudnya susah sangat. Wa huwa alaihi syaqqun. Orang yang usaha baca Quran ni alaihi syaqqun. Susah sangat. Syaqqun ni masyaqqah. Maksud dia susahlah bagi dia. Lahu ajran. Pada dia Allah bagi apa? 2 pahala bagi dia. 1 pahala baca, 2 pahala usaha baca bersungguh-sungguh sampai dia nak jadi pandai dah. Maka itu adalah di antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang mahu diri mahir dengan Al-Quran dan hampir dengan Al-Quran. Hadis yang kelima. Baik, hadis yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abi Umamah kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Rasulullah kata, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya baca Al-Quran ni nanti di hari akhirat, Al-Quran ini akan datang di hari akhirat nanti ataupun hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi syafi'. Dia akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang beramal dan orang yang membaca Al-Quran. So itu di antara kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Baik, hadis yang ketujuh diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa Nuwas bin Sam'an mendengar
Nabi SAW bersabda. Baik. Ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, kita belajar dah ulumul hadis. Akrab. Belum Baik. Perasan tak? Yang ni just kita nak tambah ilmu sikit-sikit lah ya. Bila sebut hadis Nabi, ada yang datang sahabat Nabi kata qala Rasulullah. Ada pula sahabat Nabi kata sami'tu. Aku mendengar. Beza tak? Sahabat ni kata qala. Sahabat kata Nabi. Yang ni pula daripada mana kita baca hadis yang ke-7. Tadi sama ke hadis yang ke-6? Sama juga guna sami'tu. Aku mendengar. Kalau orang yang mengaji ilmu hadis, mustalah hadis, ini adalah hadis darjat peringkat, dia panggil satu as-sam'u wal ada. As-sam'u wal ada ni bila kita nak meriwayatkan hadis, ada seorang yang mendengar, seorang lagi yang menyampaikan. Peringkat tertinggi ialah sami'tu. Aku mendengar berkata. Dia berkata. Aku mendengar Nabi kata. Gitu. Sebab apa? Sebab lafaz mendengar itu bermaksud dia sendiri yang mendengar. Seorang dia mendengar. Sami'tu. Aku betul-betul mendengar. Tapi bila kita kata qala Rasulullah, dia berkata Nabi. Situ ada pelbagai ihtimal. Ihtimal ni possibility. Possibility macam mana? Kemungkinan dia dalam kumpulan yang ramai-ramai dengar sekali. Tetapi apabila kata sami'tu, satu. Yang kedua, kalau kita jumpa perkataan haddathani, Nabi cakap dekat aku. Yang tu sangat khusus. Nah, itu sangat khusus. Sebab itu nanti kita akan, kalau sempat, kita akan tengok hadis tasalsul. Hadis tasalsul ni hadis yang mana perbuatan Nabi dia ada sangkut dengan sahabat tu akan ingat benda tu. Contoh, Nabi apabila bercakap, Nabi sambil pegang tangan dia. Maka nilai dia berbeza. Sebab apa? Yang tu bukti dia dengar live dengan Nabi dan dia teringat sekali. Bukan takat Nabi cakap, Nabi pegang tangan aku. So, yang ni sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Quran. Nanti akan datang pada hari kiamat nanti Al-Quran ini bersama dengan Al-Quran wa bil Qurani wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjan an sahibihima. Baik. Hadis ni ulang balik. Baik. Nabi sallallahu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Quran wa ahlihi alladhi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Okey? Taqaddamuhu surat al-Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Boleh? Baik. Hadis ni Nawas dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda, nanti di hari kiamat akan didatangkan kita ni bersama-sama dengan Al-Quran. Maksud dia Al-Quran itu nanti akan didatangkan bersama-sama dengan kita. Wa ahlihi dan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni yang macam mana yang dimaksudkan ahli Al-Quran ni? Orang yang selalu baca Quran, orang yang berhujjah hidup dia dengan Al-Quran, dia mengaji Quran, semuanya hidup dia dihabiskan masa dengan Quran banyak.
alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mana mereka ni beramal dengan Al-Quran dalam hidup dia di atas dunia dulu. Maka kalaulah hidup kita di atas dunia dulu banyak dengan Quran, Quran itu akan datang sekali dengan kita. Kalaulah kita hidup nanti hidup sekarang atas dunia sekali benda yang kita suka, yang kita bersama dengan dia, nanti dia akan datang sekali dengan kita. Sama ada Quran tolong kita atau benda tu tolong kita. Baik. Tapi dalam hadis ni sebut taqaddamuhu surah Al-Baqarah wa Ali Imran. Dalam ayat ni, dalam hadis ni dia cerita tentang kelebihan orang yang sentiasa membaca Quran, beramal dengan isi Al-Quran, hukum hakam Al-Quran. Dia kata dia memberikan contoh ada dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran datang tuhajjan an sahibihuma. Dua surah ni dia datang untuk membela tuan dia. Baik, hadis ni bila sebut tuhajjan ni datang membela ni, membela yang macam mana? Maka dalam hadis yang lain ada lafaz tambahan cerita. Apa cerita surah Al-Baqarah dengan Ali Imran ni? Dua surah ini akan datang sebagai pelindung kepada orang yang beramal dengan surah ni. Lindung macam mana? Nanti ayat hadis ni menceritakan tentang nanti di hari akhirat kita akan dikumpulkan selepas pada kita dibangkitkan, yaumul ba'ats. Lepas kita dibangkitkan, dan apabila kita dibangkitkan, dalam hadis riwayat At-Tirmizi cerita macam mana kita akan diperjalankan di mahsyar, dan kita akan sampai ke satu tempat yang dinamakan dalam hadis mauqif, tempat berhenti. Maksud takkan nak jalan sampai bila-bila, ada tempat berhenti. Maka ibu-ibu ayah sekalian pernah dengar hadis yang orang ketika mana dikumpulkan, ada yang tahap peluh dia takat buku lali, ada yang tahap peluh dia takat lutut, ada yang peluh dia takat pinggang, tahap takat dada, tahap hidung, kan? Maka ini hadis yang ada kaitan dengan tempat tu, iaitu dekat mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar ni, apabila kita baca hadis lagi, cerita matahari kadar dia dekat mana? Nah, panas sangat. Kepanasan itu, nanti hadis ni apa kaitan dia? Dua surah ni dipanggil surah Zahrawan. Surah yang bercahaya, dua surah yang bercahaya. Surah ini apa maksud dia? Tuhajjan an sahibihuma. Apa maksud dua surah ni akan berhujah? Maka kalau kita melihat kepada syarah hadis, menceritakan bagaimana dua surah ni yang akan menjadi payung kepada panas terik mentari. Maksud dia orang lain semua kena matahari direct berpeluh sakan ni, tetapi orang yang ahli Quran, yang baca Quran, yang beramal dengan Quran, isi Al-Quran, maka dua surah ni akan cover mereka, melindungi, memayungi, sebagai al-dhillah. Dhillah ni maksud dia payung, menjadi payung. Itu yang dimaksudkan dengan hadis nombor 7 ni. Okey, boleh faham nah? Az-Zahrawan. Baik. Baik, yang ke-8. Baik, surah Al-Baqarah ni surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Surah Madaniyah ke surah Makkiyah? Dua tu je. Tak perlu sampai 3. Madaniyah sebab panjang. Ada sebab dia. Sebab panjang. Okey. Dua-dua surah Madaniyah. Sebab surah panjang. Di antara alamat surah, tapi bukan semualah. Surah pendek-pendek kebanyakan surah apa? Makkiyah. Ada tak surah pendek yang bukan Makkiyah? Ada? Surah apa yang last kali turun kat Nabi? Bukan ayat lah. Surah apa paling last turun kat Nabi? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Pendek ke panjang?
Tapi Makkiyah ke Madaniyah? Madaniyah lah. Okey. Baik. Tak apa, kita selang-selang macam tu je nah. Baik. Saya pun teringat saya tanyalah. Kadang-kadang kita yang benda-benda macam tu yang kita teringat, yang kita boleh ingat sampai mati. Kadang-kadang ni duk mengaji hadis ni tak ingat pun. Kan? Baik. Ya. Kedudukan? Okey. Okey. Baik. Yang pertama, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Baca al-mud boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Tetapi apa yang nak disampaikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah isi kepada surah Al-Mulk. Kalau kita baca surah Al-Mulk dan kita faham isi dia, cerita tentang azab neraka, cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu taala, saya kita takkan melawan Allah, takkan buat maksiat, kita akan patuh pada perintah Allah, kita akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. So sebab tu bila kata ahli Quran ialah dia bukan sekadar baca, tetapi dia baca dan dia beramal. Kalau sekadar baca saja tak beramal, jadi macam burung kakak tua, wallahu taala alam. Yang tu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh menilai. Wallahu alam. Okey, baik. Kemudian hadis yang ke-8 ya. Oh iya ke? Okey. Apa yang saya nak bagi tahu tadi ya? Sebagai payung. Saya rasa yang tu je. Maksud dia surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran ni menjadi payung di hari akhirat nanti ketika mana menahan terik matahari yang tersangat panas kepada semua manusia yang berkumpul pada waktu tu, kecuali mereka yang beramal dengan Al-Quran, menjadi ahli Quran dan mengikut hukum Al-Quran, cintakan Al-Quran, maka dua surah ini di antara dua surah yang menjadi penyelamat, menjadi payung di hari akhirat nanti. Okey. Tak tu. Taqaddamuhu maksud dia surah ni yang akan pergi ke depan. Saya nak terjemah sedikit ya. Taqaddamuhu surah ni yang akan pergi ke depan untuk mempertahankan kita. Sebab tu surah ni pergi, dua surah ni iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, taqaddamuhu, dia akan ke depan. Tuhajjan, menjadi dua hujjah untuk kita. Hujjah untuk kita iaitu mempertahankan kita. Itu yang dimaksudkan. Okey. Ya. Tak dengar. Wallahu taala alam bisawab. Hadis ni okey, yang Hajah tanya tadi, kita baca semua surah. Sebagai contoh, salah satunya ialah surah ni. Kita suka baca. Adakah surah ni akan menjadi penyelamat kita ataupun surah lain akan menjadi penyelamat kita? Macam tu. Okey, wallahu taala alam bisawab. Kita macam mana? Kita atas dunia ni kita ada preference kita sendiri. Contohnya ada orang yang dia suka baca surah Yasin je. Tapi dia faham surah Yasin tu. Ada orang yang dia sangat obses dengan surah Al-Kahfi. Kan, tapi surah lain dia malas baca. Kes ni berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni saya tak ingat nama tu, tapi hadis yang sahih cerita tentang sahabat Nabi ni direport oleh sahabat yang lain. Sebab apa? Dia suka baca satu surah aja. Qul huwallahu ahad. Nampak simple. Kita kata, oh Allah, siapa pun boleh baca qul huwallahu ahad. Kan? Tolak dari imam qul inna a'tayna qul huwallahu ahad. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Tapi sahabat Nabi yang lain pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tentang seorang sahabat ni, dia ni kalau kami tolak jadi imam, duk baca qul huwallahu ahad. Tak ada surah lain ke kan? Sampai kan waktu yang lain pun dia baca qul huwallahu ahad. Maka Nabi panggil sahabat ni. Saya tak ingat siapa nama sahabat ni. Betul? Nabi pun tanya dia, kenapa engkau suka? Kenapa betulkah engkau baca surah ni waktu ni dalam solat ni pun kau baca surah ni, dalam solat ni pun kau baca surah ni? Betulkah? Dia kata, betul ya Rasulullah. Rasulullah tanya dia, kenapa engkau suka baca surah ni? Sebab aku sangat jatuh hati dan suka pada surah ni, menyebabkan aku rasa kasih kepada surah ni lebih pada surah yang lain. Nabi kata apa? Maka surah ini yang akan bersama kamu di dalam syurga nanti. Maksud dia akan bantu dia di hari akhirat nanti. So berdasarkan pada hadis tersebut, maksud dia tidak ada spesifik. Ada orang ni suka ni, ada orang ni suka ni. Kita minta doa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita macam mana, memberikan kita tiket yang istimewa dengan surah yang kita suka bacalah. Saya boleh jawab macam tu je lah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis yang ke-8 diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tengoklah hadis ni yang ke-8 dia kata daripada Muslim an Umar ibn al-Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sekali lagi, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bukan akhirina, akharin. Akhar. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah mengangkat akan Al-Quran ini satu kaum ataupun satu golongan, dan Allah akan menolak ataupun menghina. Wa yadha' ni letak dekat bawah. Maksud dia akan menghina satu golongan yang satu lagi. Maksud dia apa dia? Hadis ni nak cerita tentang orang yang baca Quran ni ada macam-macam fi'il dan ada macam-macam niat. Nah, ada orang yang baca memang lillahi ta'ala, ada orang yang baca kerana kebenaran, ada orang yang baca kerana dia cintakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat sesuatu kaum, sesuatu orang ataupun suatu kumpulan tu, seseorang manusia. Tetapi ada orang yang mempergunakan Al-Quran untuk kepentingan diri dan sebagainya, maka ia adalah golongan di antara mereka yang akharin, wa yad'u bihi akharin, yang akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang tu hadis yang ke-8. Baik, yang ke-9. Nah, yang ke-9. Rawa Abu Daud wa Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Daud dan Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kalau perasan, yang ni kita panggil hadis mu'an'an. Mu'an'an ni dia an Abdullah kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So darjat dia daripada sudut lafaz dia agak bawah sikit. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqal li sahibil Quran. Nanti di hari akhirat nanti, orang yang sahibil Quran ni maksud dia orang yang rajin baca Quran, atas dunia dia ahli Quran, atas dunia dia suka mengaji Quran, dia ambil tahu tentang hukum hakam, dia beramal dengan ilmu Al-Quran. Nanti di hari akhirat nanti, dan dia hafaz Al-Quran, di kalangan orang yang menghafaz Al-Quran, nanti dalam syurga. Yang ni cerita, hadis ni cerita dalam syurga ya. Hadis ni nak cerita kata dalam syurga nanti kita pun akan baca Quran. Bukan takat atas dunia aja. Dalam syurga, walaupun kita telah diberikan balasan daripada bacaan Al-Quran, tapi istimewanya Al-Quran ini
Dalam syurga pun kita boleh baca Quran lagi. Baik. Dikatakan kepada ahli Quran, sahibul Quran, Iqra warqa. Allah bagi arahan Iqra. Iqra maksud dia bacalah. Warqa dalam riwayat lain irtaqi. Warqa ni apa maksud dia? Kalau kamu baca, kamu naik. Kalau kamu baca, kamu naik. Baca tu apa maksud? Baca Quran, kamu akan naik level syurga kamu. Kalau kita duduk level syurga paling bawah, tingkat 7, baca Quran lagi banyak, Allah Ta'ala akan naikkan level syurga kita. Dalam syurga ni, dalam syurga dah dapat nikmat syurga. Allah Ta'ala kata, kamu bacalah Quran, maka kamu akan diangkat darjat kamu dalam syurga. Warattilkum kunta tarattilu fid dunya. Dan kamu bacalah. Ratil ni maksudnya bacalah Al-Quran. Seperti mana kamu baca atas dunia dulu. Maksudnya nanti kita boleh baca dalam syurga nanti seperti mana kita duk baca atas dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kedudukan kamu di hari akhirat nanti adalah pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Apa maksud dia? Allah bagi peluang kepada kita, kalau kita nak upgrade syurga kita nanti, level berapa, kita baca lagi banyak, lagi naik. Lagi banyak, lagi naik. Akhir ayat yang kita baca, takat tu lah. Kalau kita tambah lagi, akhir lagi naik. Lagi naik, lagi naik. Itu yang dimaksudkan dengan hadis yang ke-9. Boleh faham tak hadis ni? Warattilkum kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Nak saya baca sekali lagi ke hadis ni? Yuqalu li sahibil Qur'ani iqra warqa warattilkum kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Okey? Macam kita nak hafaz Quran. Kita mulakan dengan Al-Baqarah. Jadi kita hari ini kita baca, lepas tu kita hafaz satu surat. Minggu lepas tu kita baca surat kedua. Jadi ada tadi maksud tingkatan itu. Okey, baik. Tingkatan di dunia. Baik, wallah taala alam. Yang pertama, kalau kita hafal dapat pahala hafal lah. Pahala hafal dengan pahala baca mana lagi banyak pahala hafal. Sebab apa? Wa alaihi syaqqan. Wa alaihi syaqqun, sebab lagi susah pada proses untuk untuk kita menghafal tu. Maka Allah Subhanahu taala Maha Adil, sebagaimana kita berusaha untuk capai apa yang kita nak dan apa yang kita hafal, maksudnya mengikut kadar kesusahan kita, mengikut kadar apa yang kita usaha, Allah Subhanahu taala akan kira dekat mana kita di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ya. Apa dia? Tulis hadis tadi. Nak tulis kat sini ke? Okey ke semua? Saya tulis nak? Ada WhatsApp gambar. Ambil gambar. Boleh. Mainlah saya tulis lah. Main saya tulis. Takut.
Sesungguhnya manzilah ni maksud dia rumah. Rumah ni maksud dia apa? Kedudukan kita. Saya tulis sekejap nah. Baik. Kata Nabi SAW, yuqal li sahibi li sahibil Quran. Mana Allah? Sila. Li sahibil Quran, berkata sahibil Quran, kata apa? Dia kata iqra warqa. Kemudian warattil. Kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin. Sekali saya buat baris nah. Saya buat baris last sekali. Okey. Baik. Yuqal li sahibi Qur'ani iqra warqa warattil kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Saya tulis dengan tangan ni, okey nah? Oh, cantik ya, masya-Allah. Terjemahan, okey. Okey. Dikata kepada sahibil Quran nanti di hari akhirat nanti dalam syurga nanti. Yang ni cerita dah masuk syurga dah. Dikata kepada sahibul Quran, maksud dia ahli Quran. Iqra warqa. Wahai ahli Quran, kamu sila baca Quran. Kalau kamu baca Quran, warqa, kamu akan dinaikkan pangkat kamu. Saya terjemah pangkat lah maksudnya, darjat kamu. Macam mana? Saya rasa saya silap lah. Yang ni perkataan bukan kam. Warattil kam kunta tarattilu fid dunya. Kamu bacalah sebanyak mana yang kamu baca ketika mana atas dunia. Yang ni betul balik ya, kam nah. Baik. Warattil, bacalah sebanyak mana yang kamu boleh baca di atas dunia dulu. Maksud dia, kamu baca atas dunia, kamu dapat banyak pahala, tapi di dalam syurga banyak lagi kamu baca, kamu akan lagi naik pangkat kamu dalam syurga. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukan kamu, manzilah, kedudukan kamu, inda akhir ayatin taqra'uha, adalah ketika mana akhir ayat yang kamu baca. Lagi banyak kamu baca, lagi naik. Kalau takat kamu dah penat dah, takat yang kamu penat je lah baca. Kalau tingkat 5, kamu penat tingkat 5 lah. Kalau kamu baca lagi, boleh naik sampai tingkat 7, maka boleh naik lagi. Begitu. Mana? Inda akhiri ayatin, bukan hari akhirat ni, bukan. Akhir ni akhir ayat yang kita baca. Nah? Ya. Ini dia suruh baca di
syurga tu disuruh kita baca. Bukan masa kat dunia lagi. Masa dunia kita dah dapat dah. Dah dapat. Untuk akhirat. Di akhirat nanti Allah bagi peluang upgrade. Salah satu lesson untuk upgrade satu je. Quran. Nabi SAW nak beritahu apa kat kita? Istimewanya Quran ni bukan takat bernilai atas dunia, dari akhirat nanti boleh kita pakai lagi. No, macam tu maksud dia. Ya. Okey. Iqra maksud dia baca saja. Tapi warattil ni maksudnya baca dengan penuh teliti. Nah, baca dengan penuh teliti. Sebab tu bila sebut warattilil Qur'ana tartila, baca dengan menjaga makharijul huruf, jaga sifat huruf, jaga dekat mana nak berhenti, dekat mana nak baca balik, selepas pada kita waqaf dekat mana nak wasal balik. Itu maksud warattil. Qur'ana tartila. Berikan hak pada hak dia. Ada orang baca pakai baca je. Dia tak bagi hak. Yang ni baca kena bagi hak kepada setiap huruf tu. Boleh nah? Baik. Kalau dia di dunia dia baca di syurga tu bukan beri hikmat, dia boleh memperbaiki diri. Wallahu ta'ala a'lam. Saya pun tak boleh nak jawab soalan tu, Haji. Saya pun tak boleh nak jawab soalan tu. Kan. Tapi di syurga kan kalau kita nak apa pun Allah bagi. Syurga tu niat kita nak baca Quran mestilah Allah bagi lancar. Mestilah kan. Wallahu ta'ala a'lam. Tak apalah. Kita minta masuk syurga dulu. Allahu Akbar. Baik. Saya tak boleh nak jawab dia tu. Baik. Seterusnya. Soalan kebat. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ni akak dekat belakang nampak ke? Maksud dia dapat ke hadis ni? Baik. Hadis yang ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Hadis ni kita selalu dengar dah. Ustaz-ustaz duk baca. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Sekali lagi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Ada orang dia tak bunyi belakang. Falahu hasanah. Saya buh belakang sekali. Falahu hasanatun. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alam harfun. Walakin alif harfun. Wal lam harfun. Wa mim harfun. Apa dia? Bahasa Melayu. Saya baca bagi habis dulu baru saya buat bahasa Melayu. Okey, kata Nabi SAW, man qara'a, barang sesiapa yang membaca harfan, satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah yang dimaksudkan Al-Quran ni, falahu hasanah, maka dia mendapat satu pahala. Hasanah yang dimaksudkan kat sini pahala. Maksud dia baca satu huruf satu pahala. Wal hasanah, dan satu pahala ni digandakan 10. Satu huruf 10 pahala. Nabi kata la aqulu, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Aku la aqul alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim satu huruf, tak. Aku kata apa? Walakin, tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksud dia alif 10 markah, lam 10 markah, mim 10 markah. Alif lam mim 30 pahala.
Alif lam mim 30 pahala. Maksud dia Nabi SAW nak bagi tahu betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Siapa yang baca Quran ni, Allah Taala gandakan kebajikan ataupun gandakan pahala cukup banyak. Dengan satu huruf Allah Taala gandakan 10. 10 apa kita panggil? 10 pahala. Okey, hadis tu okey kan? Semua orang faham sebab duk dengar pada dulu okey. Baik. Amsal ni seumpama dengannya. Amsal ni bahasa Melayu kita misalan lah. Misalan maksudnya misalan 10 kali misalan. 10 kali. Saya tak kerti nak terjemah yang sebetulnya. Macam tu lah. Faham ke tak? Saya takut tak faham. Tak faham bagi tahulah lah. Saya takut. Kadang-kadang saya rasa macam aku seorang je faham. Kan, yang tu mengkacau juga. Kan, tak lagi kata syok sendiri pula ustaz ni. Baik. Kemudian hadis yang ke-11. Tak ada soalan ke hadis yang ke-10 tadi? Baris ke? Kadang kita baca tu kan. Soalan kebat ke ni? Okey, Tak biasa kita silap. Kita ingatkan sin punya short. Sirah kan short lawan dia. Kalau kita silap tu dia ada ganjaran dia. Maksudnya tak betul kan? Baik. Kalau kita silap dengan sengaja, yang itu berdosa. Kalau kita silap dalam kita proses belajar, dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau dah kita tahu, kata kita salah, sekarang kita ubah, dapat pahala. Maksud dia, Allah tidak akan memberikan dosa dengan sebegitu mudah kepada setiap kesalahan kita lah, melainkan kita dah belajar, kita tahu, kita saja buat kan. Seperti mana kita tahu kisah apa nama, yang tu bukanlah baca Quran tapi kisah azan, kita tahu apa nama Bilal bin Rabah kan. Bilal bin Rabah dia punya telo, dia punya lidah dia tak berapa nak okey, sebab dia orang Habasyah, orang Afrika. Apabila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia tak boleh sebut shin, dia sebut ashhadu an la ilaha illallah. Dia tak boleh nak ubah dah. Nabi duk berbetul, dia duk as juga. Kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi, orang Arab ni gelakkan dia. Rasa apa ni, dah lah tukang azan utama, salah pula tu. Nabi kata apa? As-sin indahu shin indallah. Biarpun dia sebut sin, dia dah usaha habis baik dah, tapi dia sebut sin, shin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia melihat kepada usaha dia, apa nama hati dia, keikhlasan dia, dapat pahala untuk dia. Walaupun dia sebut sin tapi dia berniat untuk sebut apa? Shin, dia tak boleh nak sebut. Kan? Baik. Jadi yang kalau Quran macam biasalah orang macam ceramah agama kan. Di akhir tu saya kata okey kita baca doa keluar. Bermaksud dia kalau mana-mana ada silap tu ya Allah tolong kami lah. Tapi Quran tak boleh baca doa keluar. Saya tak pernah dengar lah. Dia kata macam apa? Baca doa keluar. Macam ni, apa nama? Macam mana saya nak kata? Kafaratul majlis, kalau ikutkan zaman Nabi SAW, zaman sahabat, dia tak ada istilah tu. Mula kafaratul majlis ni adalah pada zaman tabi'in. Start menggunakan kafaratul majlis. Dan saya tak boleh nak relate. Saya pun tak pandai nak relate macam mana nak bagi tahu Kak Haji ni. Cuma saya tak erti nak bagi tahu. Takat tu wallahualam. Saya dah lose dah Haji punya soalan tadi. Apa dia ada soalan Haji ni? Doa kafarah kalau macam kita. Doa kafarah. Wallahu taala alam. Yang tu yang saya boleh jawab. Jadi maksud kalau macam ceramah agama tu kan. Ada yang kita baca doa kafarah. Tapi kalau ada kelas mengaji Quran, saya tak pernah dengar ustaz yang mengajar kita baca doa kafarah. Cuma untuk saya kalau perasan setiap kali mukadimah saya akan baca doa ni, dan doa ni adalah hadis Nabi. Allahumma ja'alil Qur'ana
rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran ini adalah buah hati kami. Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina. Jadi cahaya dalam hati, cahaya buat kami. Wa dhahaba humumina. Allah. Boleh. Selalunya penulis ni Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Sebab apa saya selalu sebut tu? Sebab penulis buku ni dia selalu sebut. Cuma saya tengok dalam mukaddimah kali ni tak ada. Mukaddimah dia dalam kitab-kitab yang lain semua ada. Kita tulislah sebab kita selalu baca hadis tu dalam doa kita. Allahumma ja'al Al-Quran. Kita berbaris nah. Allah. Saya buat nun macam ni boleh faham tak? Allahumma ja'al Al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa, kat sinilah, ahzanina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina. Allahumma 'allimna. Yang ni kita selalu duk baca dalam doa khatam ni. Apa dia selepas tu? Saya bila slow ni lupa terus Wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Wa zakkirna. Yang ni lafaz yang betul kena sebut. Wa zakkirna minhuma nusina. Bukan nusina. Macam mana ni? Kat bawah ni kah? Warzuqna. Tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yaumal qiyamah. Takat ni dulu. Hari kita sambung. Kita tulis dulu boleh Okey. Allahumma biru tak ada Syekh. Merah nah. Okey. Allahumma ja'al. Dia al bila iltiqa sakinain dia jadi Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina. Rabi'a qulubina, dia mudhafun ilaih. Mana? Qulubina. Tak ada pada bawah Oh, qulub. Betul. Mana ni lam.
Allah, saya tulis tak clear no? Ada. Tak apa. Wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina Allahumma 'allimna. Allahu akbar. Ain saya tak cantik sangat. 'Allimna. Wa dhahaba zal, zahab. 'Allimna minhuma jahilna. Wa zakkirna minhuma nussina. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. An-nahara riru. An-nahar rika ru. Wa atrafan nahar pun ada, wa ana al-lail wa ana an-nahar pun ada. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yaumal qiyamah. Itu ayat lah. Wa ja'al ni ada online ke? Ada orang tengok online ke? Oh ya. Okey, tengok dulu. Sebenarnya ada juga doa ni dalam Quran dekat khatam. Oh tu. Belah atas tak ada nah. Okey, bolehkah? Sekali ya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna wa zakkirna minhuma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan yaumal qiyamah. Baik, kita tengok makna dia nah. Ya Allah, ij'al, jadikan Quran rabi' qulubina, rabi' buah hati kami, wa nuran wa nura sudurina, menjadi cahaya buat dada kami, penuhi cahaya dalam dada kami. Wa dhahaba humumina, buang segala kedukaan kesedihan kami dengan Al-Quran. Wa jalaa ahzanina, penuhkan laju sangat kedukaan kami. Ya. Dan penuh wa jalaa ahzanina. Ya. Mana? Kedukaan kami. Takbir ni. Wa jalaa ahzanina. Maksudnya jala macam mana? Terangkan isi hati kami, isi kami. Allahumma, ya Allah, alimna, berikan ilmu kepada kami, alimkan kami, jadikan kami orang yang berilmu. Minhuma jahilna, daripada segala kejahilan kami yang sebelum ini.
Wazakirna. Ya Allah, ingatkan kepada kami apa yang kami lupa. Ataupun apa yang dilupakan. Maksud dia yang bagi kita lupa ni selalunya setan lah. Rezekikan kepada kami, warzuqna, rezekikan kepada kami, perkataan pun rezeki kat sini, rezekikan kepada kami untuk membaca Al-Quran. Tilawatahu, bacanya. Nya ni Al-Quran lah. Ana al-lail, sepanjang malam. Ataupun sebahagian malam. Wa ana an-nahar, sebahagian siang ataupun sepanjang siang. Waj'alhu lana, jadikan Quran ni hujjah untuk kami pada hari kiamat nanti. Ahzanina saya nak terjemah saya cek balik macam mana, saya takut saya silap memberikan terjemahan sana. Macam ni. Bukan, salah. Saya silap. Humum ini adalah kesedihan yang kita tak nampak, yang terpendam. Humum. Saya lupa. Ahzan daripada perkataan huzun. Maksud dia sedih. Sedih ni macam mana? Sedih yang dimaksudkan huzun ni nampak dekat wajah kita. Humum, kesedihan yang tak nampak dekat wajah, yang kita duk pendam dalam diri. Yang tu humum. Maksud dia wajala ahzanina ni gembirakan. Jalak ni maksudnya melepas, dia terang. Terang. Maksud dia daripada kita sedihkan, terangkan. Jangan bagi kita sedihkan, happy kan. Ceria. Ceria. Yang tu maksud jalak. Ceria. Saya tak jumpa perkataan dah. Menceriakan kesedihan kami dengan Al-Quran. Maksudnya semua ni guna Quran. Nak buang duka cita, nak buang kesedihan, semua dengan Al-Quran. Baik. Baik, yang tu tadi kita hadis yang ke-10. Yang ni hadis yang terakhir, boleh? Hadis yang ke-11. Pendek je ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharbi. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi adalah seperti kalbait, seperti sebuah rumah yang runtuh. Rumah yang runtuh. Runtuh. Kharab ni yang musnah. Kalbaiti al-kharbi fi jawfihi, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam dirinya Al-Quran, dia perumpamaan seperti mana sebuah rumah yang runtuh. Jawf ni rongga. Kalau kita terjemahlah, kalau dekat sini kita terjemahkan sebagai jawf ni dalam diri. Kalau jawf pada ilmu tajwid ni, jawf rongga bermula pada depan ni sampai ni jawf. Kau nak baca satu lagi hadis ni? Belah biar macam tu je. Maksud dia nak hadis Nabi ni nak Nabi bagi tahu apa?
orang yang dalam diri dia tak ada langsung Quran, dia macam ada rumah tapi rumah tu tak ada fungsi runtuh. Maksud dia meruntuhkan dirinya. Seperti mana runtuhnya diri dia, runtuhnya rumah tu maksud dia tidak kukuh, tak ada foundation yang kuat, maka kita hidup atas dunia ni seperti mana rumah yang runtuh lah. Tak ada guna lah. Maksud dia kalau kita nak kuat, kita kena ada Quran dalam diri kita untuk kita stand. Dan hadis ni kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ni lah. Maksudnya hadis ni tak kuat mana. Dan saya cek, wallahu taala alam bisawab, mungkin Dr. Arar boleh cek juga. Hadis ni kebanyakan ulama melihat bahawa hadis ni dhaif, tidak ada satu hadis yang boleh dinaikkan darjat untuk membantu naik darjat hadis ni. Baik. Tapi hadis yang ke-12 ni kita nak baca satu lagi ke hadis? Boleh lah. Hadis sebahagian hadis ni jap saya pun tak ingat dah Zah. Saya cek balik nah. Bagus Hajah tanya soalan tu. Okey. Ay kalimah tatabtaq rabi'a qulubina wa nura. Sana. Saya punya handphone ni gila sikit. Baru dah ni. Baru dah. Tak cukup canggih. Okey, baik. Saya pun silap sebut tadi. Ini bukanlah lafaz hadis betul-betul daripada Nabi SAW, tetapi ia adalah lafaz doa yang telah didoakan ataupun yang telah dilafazkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dia adalah kitab dia At-Tibyan fi Hamlatil Quran, iaitu doa umum untuk kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kebaikan yang banyak dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Saya salah tadi lah. Tak ada riwayat hadis Nabi yang menyebut lafaz yang sama dengan ni. Tak ada. Cuma ini adalah doa yang telah dipanjatkan oleh, yang dikarangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. So kita tak boleh kata yang ni hadis Nabi SAW lah. Nah, okey, baik. Ya. Jadi yang satu replay tetap ada sikit yang lalu kita baca doa tu. Ya Allah, rahmat kita kami dan dia ikutan kami saya petunjuk dan rahmat. Ingatkanlah kami apa yang kami telah beri kepada dia. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak ketahui dan jadikan dia bijak kepada kami. Ya Allah, jadi itu sebenarnya yang hadis dia tadi. Wallahu ta'ala alam. Kalau ikutkan apa yang saya cari dapatan saya lah, itu bukan lafaz yang betul daripada Nabi SAW. Tak ada lafaz yang sedemikian rupa lah.
Cumanya itu ambil mafhum mungkin sebahagian pada lafaz Nabi SAW, tapi kita tidak boleh katakan bahawa itu adalah hadis Nabi SAW. So, yang paling jelas ia adalah lafaz doa yang telah dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi pun tidak menyatakan itu adalah hadis Nabi SAW. Nah, Allah. Wallahu alam, kalau macam guru saya Dr. Salah, dia akan baca pada muqaddimah dah. Dia akan baca pada muqaddimah sebelum dia memulakan pengajaran dia lah. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Cuma satu hadis ni yang terakhir. Boleh sebab kita pun start lewat tadi. Hadis yang terakhir riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang ke-12 daripada Abdullah bin Amr bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hasada illa fi ithnataini. Sekali lagi, la hasada illa fi ithnataini. Rajulun atahu Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Baik, boleh nah? Hadis tu Nabi SAW kata dilarang kepada manusia ataupun dilarang kepada kita untuk berhasad dengki dengan orang lain kecuali pada dua perkara. Yang pertama, kita boleh iri hati, kita boleh dengki dengan dia pada seorang lelaki ataupun seseorang yang mana diberikan ilmu Al-Quran pada dia. Kena baca sampai habis. Yang mana ilmu Quran yang diberikan kepada dia, kita jealous dekat dia. Yang mana kita jealous lagi apabila dia fahuwa yaqumu bihi, dia beramal dengannya, iaitu dia membacakan Al-Quran tersebut ana al-lail wa ana an-nahar, di sebahagian malam ataupun sepanjang. Ana ni ada dua maksud. Yang pertama sepanjang, yang kedua sebahagian. Sebahagian malam dan sebahagian siang. Kalau nak terjemah bahasa sedap, sepanjang lah. Nah, sepanjang malam dan sepanjang siang dia ada ilmu Quran dan dia baca Quran, maka kita boleh iri hati dengan dia. Yang kedua adalah warajulun atahullah, adalah seorang lelaki ataupun seseorang yang diberikan malan, diberikan harta yang banyak. Kita dengki sebab apa? Sebab bukan pasal harta tu. Sebab dia ada harta pada masa yang sama, yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dengan harta dia, dia sibuk duk membantu orang, dia infakkan harta tersebut di sebahagian malam dan sebahagian siangnya. Dia gunakan harta dia untuk bantu orang lain, untuk infak harta dia. Maka itu di antara dua hasad yang dibenarkan di dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu taala a'lam bis-shawab. So kita berhenti sampai hadis yang ke-12. Nah, yang ni hadis ni kita slow-slow sikit. Mungkin nanti kita akan laju sikit pada benda yang sepatutnya kita lajulah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, ada soalan ke? Kalau saya mampu saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Ya. Bahwa yaqumu bihi. Yaqumu bihi maksud dia membaca Al-Quran. Yaqum tu maksud dia menghidupkan malam dia dengan membaca Al-Quran. Bila kata menghidupkan malam baca Al-Quran, ada setengah ulama memberikan pandangan yaqum ni dia membaca Al-Quran dengan qiyamul lail. Maksud dia solat malam baca Quran dalam solat tu. Yang kedua memang dia baca Quran di luar solat. So ada dua
kita panggil syarah yang boleh kita sebutkan dekat sini. Maksudnya dia menghidupkan malam dengan Quran. Sama ada baca semata-mata Quran. Yang kedua, dia baca Quran tu dalam solat dia menghidupkan malam tersebut. Dengan bacaan dalam solat. Wallahualam. Baik, ada soalan ke? Jadi kalau suami isteri itu, dia sama-sama baca Al-Quran. Dia sebaik-baiknya dia bagi beza ataupun seorang baca seorang tengah takut silap apa tu. Okey, macam mana ya? Wallahu ta'ala alam. Dia melihat kepada kenapa kita nak baca. Maksud dia, kalau kita nak baca tu nak mentadabbur Al-Quran dan kita dalam proses nak membetulkan bacaan, maka better kita buat tadarus lah. Tadarus dengan kata lain, apabila seorang membaca, seorang lagi kena diam dan seorang mendengar lah. Dan begitulah seterusnya. Dan itu adalah saranan pada Al-Quran sendiri. Wa idza quri'al Quran, apabila kita mendengar seseorang baca Quran, yang pertama ialah kita fastami'u, kita dengar. Yang kedua wa ansitu, kita diam. Lepas habis baru kita bercakap. So itu salah satu caralah. Dan saya tak nampak bahawa kita terikat dengan benda tu. Sebab itu lebih kepada kita menghormati Al-Quran, dan sebahagian ulama bawa ayat tu dalam perbahasan solat, dalam solat. Sebab dalam solat, kalau kita mazhab Syafi'i, kita wajib baca Fatihah. Betul? La Fatihata illa la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan membaca Fatihah. Tapi kita mazhab kita tak sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi apabila tu imam baca, cukup sekadar tu imam baca Fatihah, kita tak wajib lah. Kita sandarkan bacaan tu imam tu, sekadar apa yang tu imam baca, takat tu, kita tak perlu baca. Sebab apa? Lepas pada tu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lepas tu imam buat apa? Tu imam baca surah. Apabila tu imam baca surah, mazhab Hanafi berpegang pada ayat tadi. Wa idza fa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Waktu tu imam baca tu, kita tak dibenarkan baca apa-apa. Fatihah pun tak boleh baca. Kita kena dengar bacaan imam. Sebab tu pegangan mazhab Hanafi. Dan ada kebaikannya. Maksudnya tu imam baca, fokus kita tadabbur kepada ayat yang tu imam baca. Kalau mazhab kita nak kena duk kelang kabut nak baca Fatihah lagi. Tapi itu adalah pandangan mazhab yang berbeza dan kita kena terimalah. Ya, wallahu taala alam. Baik, tak ada soalan dah kot? Kalau tak ada soalan dah, kita akhiri dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak kepada yang sudi mendengar. Barakallahu fikum.